Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sepenuh hari kemerdekaan aku akan cover up kisah bersejarah iaitu Lieutenant Adnan Saidi. Latar belakang Lieutenant Adnan Saidi. Lieutenant Adnan Saidi dilahirkan pada tahun 1915 di Kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor, negeri-negeri Melayu bersekutu, kini di Garut, Malaysia. Meninggal dunia pada 14 Februari 1942, berumur 27 tahun di Pasir Panjang, negeri-negeri Selat, kini Singapura. Pendidikan beliau menerima pendidikan di Pekan Sungai Ramal dalam aliran bahasa Inggeris. Kesetiaannya adalah pada Regimen Melayu Diraja. Tahun perkhidmatannya adalah pada 1942. Pangkat terakhirnya adalah Lieutenant Muda, Unit Pelatuan ke-7 Kompeni C, Brigade 1 Malaya. Pertempuran terakhirnya adalah pertempuran di Pasir Panjang. Anugerah yang pernah diterimanya adalah rekrut terbaik di Regimen Melayu, iaitu 3 pingat British. Kehidupan awal Lieutenant Adnan Saidi. Lieutenant Adnan merupakan anak sulung daripada 3 beradik iaitu Ahmad Saidi dan Amarullah Saidi. Ahmad Saidi dan Amarullah Saidi juga merupakan seorang anggota tentera. Ahmad Saidi telah memasuki Angkatan Laut pada 1939 tetapi terbunuh dalam pertempuran apabila kapalnya HMS Pelanduk ditenggelamkan oleh Jepun ketika beliau dalam pelayaran ke Australia. Manakala adik bongsunya, Amarullah Saidi terselamat dari peperangan dan kini bersara serta menetap di Kajang, Selangor. Lieutenant Adnan diceritakan sebagai seorang pelajar yang rajin dan berjaya dalam pengajiannya. Selepas menamatkan pengajiannya, Adnan terpilih sebagai guru pelatih dan mengajar selama lebih 1 tahun. Lieutenant Adnan kemudiannya mengambil keputusan untuk memasuki tentera. Kronologi, Lieutenant Adnan ketika memasuki tentera adalah pada tahun 1933, Lieutenant Adnan berusia 18 tahun memasuki Regimen Askar Melayu. Setahun kemudian beliau terpilih sebagai rekrut yang terbaik. Pada tahun 1936, Lieutenant Adnan dilantik ke pangkat sarjan kerana prestasinya yang cemerlang. Pada tahun 1937, beliau terpilih untuk mewakili pelatunnya dalam perut barisan memberi hormat di London bagi menyambut pertabalan Raja George IV. Selepas itu, Adnan sekali lagi dinaikkan pangkat kepada Kompeni Sarjan Major. Lieutenant Adnan dihantar ke Singapura untuk kursus latihan pegawai. Setelah menamatkan kursus sebagai Lieutenant Muda, Adnan dilantik sebagai Ketua Pelatuan ke-7 Kompeni C dan dinaikkan pangkat sebagai Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan telah berkahwin dengan seorang guru di kampungnya iaitu Pensopiah Pakih Muda dan mempunyai 3 cahaya mata iaitu Mokhtar dan Seniuddin. Masing-masing tinggal di Seremanda, Johor dan seorang anak perempuan namun anak bongsu perempuannya meninggal selepas kejatuhan Singapura. Pada akhir 1941, Lieutenant Adnan bersama isteri anak-anaknya tinggal di rumah besar di Pasir Panjang, Singapura iaitu kawasan yang dikhaskan untuk keluarga Regimen Askar Melayu. Walau bagaimanapun, Lieutenant Adnan telah menghantar isteri dan anak-anaknya kembali ke Kajang, kampung halamannya apabila menerima perkabaran Perang Dunia II semakin hampir dan pihak Jepun telah bersedia untuk menjajah Singapura. Saat yang paling getir buat Lieutenant Adnan apabila harus berpisah dengan isterinya Sofia yang sedang mengandungkan anak mereka yang ketiga. Itulah pertemuan terakhir mereka. Pertempuran di Bukit Canduk, Pasir Panjang, Singapura. Tentera Jepun telah mendarat di Tanah Melayu dan tindakan pantas tentera Jepun memaksa tentera British berundur ke Singapura. Pertempuran sengit untuk pertahanan Singapura telah berlarutan sehingga ke Pasir Panjang atau lebih dikenali sebagai Bukit Candu. Bukit Candu dinamakan kerana dahulunya terdapat kilang memproses candu di kaki bukit tersebut. Tentera Jepun yang biasa bertempur dari ketemukan tentera ke-25 yang terkenal berjaya mengatasi kedudukan pertahanan strategik di Singapura. Korang tahu tak kenapa Bukit Candu dikatakan strategik? Sebab pertama, boleh melihat bahagian utara Singapura. Kedua, laluan langsung ke kawasan Alexandra, iaitu tapak depoh bekalan peluru, bekalan utama, hospital tentera dan kemudahan utama tentera British. So, pertahanan permatang itu telah ditugaskan kepada Kompeni C. Kompeni C merupakan sebahagian satu pasukan kecil batalion pertama Regimen Askar Melayu, 1 Melayu, Batalion 1 Melayu dan Batalion 2 Melayu bersama-sama dengan Batalion kedua Loyal Regiment.
Tentera British mula dipusatkan menjadi Brigade Infanteri Pertama Malaya, First Malaya Brigade. Pada 13 Februari 1942, Division Chrysanthemum Tentera Imperial Jepun yang handal di bawah pemerintahan Lieutenant Chen Yamutaguchi menumpukan perhatian mereka kepada pesisir selatan Singapura Permatang Pasir Panjang. Pada pagi tersebut, Permatang telah diberi bertalu-talu dengan sokongan udara mortar berat dan juga pedilam meriam. Kepolisi dan Lieutenant Adnan Saidi yang berada di tempat kejadian telah memberi tentangan hebat dan memaksa tentera Jepun berundur walaupun mempunyai anggota yang ramai daripada askar Tanah Melayu. Kunci kejayaan mereka adalah Lieutenant Adnan dan regimen yang telah membina benteng pertahanan regimen di kawasan tanah tinggi yang dikenali sebagai celah ataupun gap. Pasukan Jepun di bawah Major Kimura gagal menembusi barisan pertahanan di celah ataupun gap. Pada tengah malam 14 Februari 1942, Kompunisi menerima perintah untuk bergerak ke tapak pertahanan baru PT-226 Bukit Candu. Lebih ramai askar tambahan ditempatkan di bawah pimpinan Lieutenant Adnan dan menjadikan jumlah keseluruhannya 42 orang. Bagi mengukuhkan benteng pertahanan mereka, Lieutenant Adnan telah memerintahkan orang-orangnya untuk meminum beg pasir sebagai benteng pertahanan. Pada awal 4 Februari, pihak Jepun melancarkan serangan berhela. Daripada jalan Phipps Road mendaki PT-226, Lieutenant Adnan memantau pergerakan kontingen tentera Sikh, tentera British India. Lieutenant Adnan ini mempunyai penglihatan yang tajam dan seorang yang bijak. Beliau dapat menghidu tipu helah daripada tentera Jepun. Tentera Jepun telah menyamar dengan berpakaian baju tentera Sikh. Mereka bergerak marah ke arah Lieutenant Adnan dalam kumpulan berempat dan bukannya bertiga seperti tentera British. Menyedari helah tersebut, Lieutenant Adnan Saidi dan anak buahnya melepaskan tembakan dan berjaya membunuh sekitar 20 orang musuh pada jarak dekat. Ini memaksa tentera Jepun untuk berundur lagi. Sangat hebat perjuangan Lieutenant Adnan dan 42 regimennya. 2 jam kemudian, tentera Jepun telah melancarkan serangan besar-besaran dalam bilangan yang besar. Serangan tersebut telah menempaskan Lieutenant Adnan Saidi dan juga tenteranya. Dengan bilang yang jauh lebih kecil dan kekurangan peluru, Regimen Melayu masih bersemangat untuk berperang sehingga ke akhir hayat mereka. Walaupun terkorban, lebih daripada 800 askar telah dibunuh oleh mereka. Kematian Lieutenant Adnan. Pertempuran sangat berlanjutan di Bukit Candu. Semua jenis senjata digunakan termasuk bom tangan dan juga senjata automatik. Lieutenant Adnan menggunakan senjata machine gun jenis Lewis gun. Askar yang bertempur dalam pertempuran berhadapan pula menggunakan bayonet, tetapi mereka kekal bertahan menyebabkan pihak musuh kecewa. Ramai pegawai dan tentera mati di medan pertempuran. Lieutenant Adnan cedera parah tetapi enggan berundur dan sebaliknya menyuruh orang-orang yang berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Kerana keberaniannya lah yang menaikkan semangat jiwa tenteranya untuk bertahan bersungguh-sungguh. Korporal Yaakob, salah seorang tentera yang terselamat dalam pertempuran Bukit Candu dan telah dianugerahkan pihak keberanian Medal of Gallant, menceritakan saat getih beliau ketika bertempur. Di saat semua sedang bertempur, beliau tercedera telah jatuh di atas mayat mereka yang terkorban. Beliau terselamat dengan berpura-pura mati di samping mayat rakannya dan melihat kematian mengerikan Lieutenant Adnan Saidi. Pihak Jepun telah berjaya menawan Lieutenant Adnan. Beliau telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Tentera Jepun sangat marah dan menyimpan perasaan dendam terhadap Lieutenant Adnan sebab Lieutenant Adnan ni berani melawan mereka. Yalah kan, Allahyarham, Lieutenant Adnan sangat muda ketika itu tapi mampu untuk menentang mereka. Malah strategi dan keberanian yang ditunjukkan beliau menyebabkan tentera Jepun terpaksa berundur sebanyak 2 kali. Okay, back to the story. Lieutenant Adnan telah diseret dan disergap menggunakan guni. Kemudian tentera Jepun telah menggantungkan kakinya pada sebuah pokok ceri di Bukit Candu. Walaupun telah disiksa, tentera Jepun ini masih belum berpuas hati sebab kehilangan ramai anggota mereka. Kemudian mereka telah menikam Lieutenant Adnan dengan bayonet berkali-kali.
Dalam kejadian lain disebut lehernya telah digelar. Pihak Jepun juga melarang sesiapa pun menurunkan mayat Lieutenant Adnan untuk dikebumikan dan tiada seorang pun yang berani. Ada sumber lain mengatakan tubuh Lieutenant Adnan Saidi telah dibakar menjadi abu. Tapi pada beberapa tahun yang lalu, Haji Burhan Muslim yang tinggal berhampiran Bukit Candu teringat telah memanjat bukit dengan sepupunya beberapa hari selepas pertempuran tersebut. Beliau melihat mayat askar Melayu yang dipancung merata-rata. Dalam salah satu bilik dalam banglo tersebut, terdapat mayat seorang tentera Melayu yang lehernya digelar. Pakaian seragamnya basah dengan darah. Haji Burhan percaya itu mungkin Lieutenant Adnan sebab dia melihat ada lencana pada pakaian seragam mangsa. Ini mungkin boleh dijadikan bukti yang mayat Lieutenant Adnan tidak dibakar. Antara penghormatan yang diberikan kepada Lieutenant Adnan. Nama Lieutenant Adnan juga diabadikan kepada kenderaan perisai tempur MACV. Kenderaan ini biasanya ditayangkan kepada rakyat ketika hari perbarisan sempena menyambut hari kemerdekaan Malaysia. So, korang kena tengok guys, it's amazing. Tempuran sengit itu juga ada disebut khusus dalam perutusan LT General A.E. Percival berkenaan pemerintahan Operasi Malaya dari tarikh Disember 1941 sehingga 15 Februari 1942. Peristiwa bersejarah ini juga telah dijadikan filem pada tahun 2000. Nama filem tu Lieutenant Adnan, lakonan Hadi Othman dan arahan Aziz M. Osman. Cerita tu memang best guys, korang kena tengok. Untuk pengetahuan korang juga, pada tahun 1982, Sekolah Melayu Sungai Ramal iaitu sekolah tempat Lieutenant Adnan belajar pada zaman dahulu telah tukar kepada nama Sekolah Kebangsaan Lieutenant Adnan. Sebab untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Lieutenant Adnan demi memperjuangkan tanah Melayu Malaysia. Semoga semua wira yang telah terkorban untuk mempertahankan bangsa dan negara ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Itu sahajalah kisah yang aku ingin kongsikan untuk korang pada minggu ini sempena Hari Kemerdekaan Malaysia. Oleh itu, jomlah kita menjadikan kisah ini sebagai teladan, contoh untuk kita sentiasa mencintai negara kita dan sanggup melakukan apa saja untuk negara kita. Jadilah seperti Lieutenant Adnan juga regimennya yang sanggup mengorbankan diri mereka untuk negara yang tercinta. Aku harap kisah ini akan menjadi teladan kepada semua golongan masyarakat Malaysia, tak kira lah muda ke, tua ke. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video aku ni supaya aku lebih bersemangat untuk melakukan video di masa akan datang. Bye!